Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam perkongsian Syama'il CD yang ke-102 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan meneliti dan juga membaca daripada karangan dan juga riwayat-riwayat yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau mengenai baginda Nabi SAW yang terkenal Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Dan syukur alhamdulillah summa alhamdulillah, daripada 56 bab yang ada pada kitab ini, kita telah tiba pada bab yang ke-50. Daripada 416 riwayat yang ada pada kitab ini, kita telah tiba pada riwayat yang ke-361. Dan daripada 336 muka surat berkenaan tentang Syama'il, kita telah tiba pada riwayat yang muka surat yang ke-286. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk untuk tuliskan di ruang komen pelajaran hari ini, siri yang ke-102, bab yang ke-50, riwayat yang ke-361, muka surat yang ke-286. Bab yang ke-50, riwayat yang ke-361, bab yang muka surat yang ke-286. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu ahlan kata Kak Zahra alias jelas daripada Perak Tengah. Terima kasih Kak Saadiah, Nurul Hidayat, ahlan Syamsiah Saleh dan juga sahabat-sahabat yang lain. Pada tajuk kali ini, Imam Tirmizi membawakan dalil tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berubat dengan melalui bekam. Dia ada dua benda yang berbeza dalam bahasa Arab. Satunya adalah hijamah. Hijamah adalah lebih kepada bekam. Lagi satu adalah fas, fasaddal fas, dan fas memberi makna akan mengeluarkan darah melalui cara yang sedikit berbeza daripada berbekam. Di sini dibawakan riwayat berkenaan tentang bekam. Lalu Nabi SAW pernah bekam, dan jom kita lihat tentang siapakah yang pernah bekam Nabi SAW. Maka disebutkan di sini, kata Imam Bajuri, al-hijamah. Apakah itu al-hijamah? Syaratul jild. Maksudnya pada waktu itu memotong sebahagian kulit. Wa ikhrajud dam, dan pada waktu itu mengeluarkan darah. Bil mihjamah, dengan peralatan bekam. Maka Nabi SAW, perbuatan bekam Nabi SAW bukanlah pada waktu itu menggambarkan Nabi tak bertawakal. Banyak orang kata Allah Subhanahu wa ta'ala bagi sakit, Allah yang bagi sembuh. Maka pada waktu itu dia tak nak berikhtiar, dia tak nak pada waktu itu berubat, dia tak nak pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengambil perubatan dan sebagainya. Maka daripada sini, kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala,
perbuatan mengikhtiar untuk mencari ubat, untuk mencari sembuh. Wala yunafi, tidaklah pada waktu itu menggambarkan bahawa seseorang itu tidak bertawakal, kerana Nabi SAW adalah ketua Sayyidul Mutawakkilin, ketua dan orang yang paling tinggi tawakalnya. Lalu pada bab ini ada banyak hadis-hadis yang kita boleh ambil pengajaran. Lalu jom kita lihat riwayat yang pertama daripada bab yang ke-50 ini. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Humaid qala su'ila Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an kasbil hajjam faqala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعه عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Jom kita lihat. Maka di sini kita boleh nampak, haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Ismail bin Ja'far daripada Humaid berkata, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah ditanya tentang pekerjaan sebagai tukang bekam. Lalu ditanya, boleh tak ambil upah daripada bekam? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ditanya, adakah mengambil upah daripada bekam adalah pada waktu itu halal ataupun haram? Mungkin yang bertanya ini pada waktu itu dia merasa syak. Pada waktu itu adanya riwayat-riwayat yang pada waktu itu menerangkan bahawa pekerjaan berbekam ini adalah khabith, adalah kotor. Maka pada waktu itu ada yang muskil sama ada pekerjaan berbekam ini adalah pada waktu itu boleh ke tidak mengambil upah ataupun tak boleh. Dan sebab itu di sini ada perbezaan pendapat. Sebahagian ulama menyebutkan kerana berbekam ini adalah satu keperluan, maka pada waktu itu haram untuk ambil upah padanya. Tetapi majoriti ulama mengatakan tidak, boleh mengambil upah. Dalilnya kejap lagi kita baca, Nabi bayar upah orang yang bekam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik pernah ditanya tentang pekerjaan sebagai tukang bekam. Maka beliau menjawab melalui peristiwa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Anas bin Malik, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam. Nanti kita akan baca kejap lagi kenapa Nabi berbekam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam. Lalu siapakah yang bekam Nabi? Siapakah tukang bekam Nabi? Maka di sini kata Anas bin Malik daripada riwayat Imam Tirmizi ini, baginda telah dibekam oleh Abu Taibah. Abu Taibah yang telah bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Abu Taibah? Abu Taibah ismuhu Nafi' ala sahih. Kata Imam Bajuri, nama asal kepada Abu Taibah ini adalah Nafi'. Siapakah Nafi' ini? Abu Taibah ini. Kata Imam Bajuri, wa kana qinnan, dan beliau adalah hamba yang dimiliki oleh Banu Harithah. Para ulama ada dua pendapat siapakah tuan dia. Pendapat pertama mengatakan tuannya adalah Banu Harithah. Ada beberapa orang daripada Banu Harithah yang menjadi tuan dia. Pendapat yang kedua mengatakan tuan dia adalah Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhum. Maka beliau adalah hamba Abu Taibah, dan pada waktu itu beliau mempunyai tuan daripada sama ada individu Abu Mas'ud Al-Ansari, dan ada mengatakan beberapa orang daripada Banu Harithah adalah tuan kepada beliau. Maka dia telah bekam Nabi SAW. Nanti kejap lagi riwayat berikut kita akan baca Nabi bekam kat mana, dan pada waktu itu kita akan baca kenapa Nabi SAW berbekam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, dan juga bantu untuk sebar luas. Maka ketika mana dia selesai bekam Nabi bagi dia upah. Nabi SAW bagi dia bayaran. Ini menjadi dalil bahawa boleh untuk mengambil upah daripada perbuatan berbekam. Maka baginda Nabi SAW memerintahkan. Nabi perintahkan siapa? Yang itu kita akan baca pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada Nabi SAW
memerintahkan riwayat berikutnya kita akan baca Nabi perintahkan siapa untuk minta tolong bayarkan. Riwayat 362. Maka Nabi SAW memerintahkan seseorang, siapakah seseorang itu? Riwayat berikutnya akan diterangkan, untuk memberikan kepada Abu Taibah yang bernama Nafi' tadi 2 sa' makanan. 2 sa' ni banyak. 1 sa' bersamaan dengan 4 mud. 1 mud pada waktu itu lebih kurang beberapa kilo. 2 sa' adalah banyak. Sebab itu disebutkan di sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta maaf, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 2 sa' lebih kurang 5 kilo. Seperti mana yang kita nampak. 1 sa' adalah 4 mud. Bersamaan dengan 5.5 kilo. Makanan yang disebutkan di sini adalah kurma. Nabi SAW berikan kepadanya tamar. Nabi SAW berikan kepadanya kurma. Kenapa Nabi bayar dengan tamar? Kenapa Nabi bayar dengan kurma? Sebab itu yang dia kena bayar kepada tuan dia. Nanti kita akan baca kemudian, barulah kita faham. Maka pada waktu itu Nabi SAW bagi dia 2 sa'. Yang mana itu adalah bayaran yang dia kena bayar kepada tuan dia. Nabi SAW bayar. Maksudnya banyak kurma sebanyak 5 kilo yang Nabi SAW bagi kepadanya. Maka bukan sekadar itu, Nabi SAW jumpa dengan tuan dia. Sebab itu kata Anas bin Malik, baginda Nabi SAW bercakap dengan tuannya, iaitu tuan kepada Abu Taibah, untuk pada waktu itu mengurangkan beban kharaj dia. Apakah itu kharaj? Kita lihat nota kaki yang ke-150. Kata penterjemah, kharaj merupakan sesuatu bayaran yang perlu diserahkan oleh seorang hamba kepada tuannya selesai daripada kerja. Maka kharaj adalah ada sebahagian hamba yang pada waktu itu dia kena khidmat kepada tuan dia. Ada sebahagian hamba yang kerana dia ada kemahiran, maka pada waktu itu tuan dia suruh untuk dia berniaga. Lalu berapa dia dapat, maka pada waktu itu tuan dia tak kisah. Tetapi dia perlu bayar setiap hari, contohnya macam Abu Taibah 2 sa'. Baki tu dia boleh simpan. Bakinya pada waktu itu milik dia. Ini lebih baik daripada contohnya dia tidak boleh dapat apa-apa. Maka bayaran Abu Taibah kepada tuannya sepatutnya 3 sa'. Sepatutnya 3 sa' kurma setiap hari. Lalu Nabi SAW bantu dia. Nabi SAW jumpa tuan dia. Nabi SAW minta mereka kurangkan. Bila mereka didatangi oleh Nabi, maka mereka telah kurangkan. Sebab itu kita nampak nota kaki yang ke-150. Kharaj merupakan sesuatu bayaran yang perlu diserahkan oleh seorang hamba kepada tuannya bila dia habis bekerja, habis berniaga. Meletakkan kharaj bermaksud menggugurkan daripada membayar sesuatu bayaran. Itu maksud meletakkan kharaj. Dalam peristiwa ini, sepatutnya Abu Taibah perlu membayar 3 sa' kurma kepada tuannya. Namun setelah dia membekam baginda Nabi, Nabi berjumpa dengan tuan dia. Lalu Nabi berikan kepadanya 2 sa' kurma sebagai upah. Kemudian baki 1 sa' lagi yang harus dibayar kepada tuan dia. Nabi jumpa dengan tuan dia dan Nabi minta untuk digugurkan setelah Nabi SAW berbincang dengan tuan dia. Ini akhlak Nabi SAW. Nabi SAW permudahkan urusan hamba ini. Nabi SAW pada waktu itu tolong dia. Padahal Nabi dah bayar banyak. Ini berbeza dengan kita. Kadangkala bila kita jumpa dengan orang bekerja, kita rasa kita bayar dia RM10, kita bayar dia RM20, kita bayar 100, kita bayar 500, kita boleh tengking dia. Kita boleh pada waktu itu herdik dia. Kita pada waktu itu boleh suruh dia buat macam-macam. Itu akhlak buruk kita. Kadang-kala kita pergi ke hotel, ya hotel 5 star, ya kita bayar RM1,000 lebih, RM2,000 lebih, RM10,000 ke RM100,000 ke RM1,000,000 ke, tak kisahlah berapa kita bayar. Tetapi kita layan manusia itu seperti binatang, menggambarkan kita yang bersikap binatang. Itu bukan akhlak. Walaupun kita bayar, banyak orang kata, saya dah bayar kot, suka hati saya lah nak cakap apa, suka hati saya lah nak suruh buat apa. Itu adalah akhlak yang sangat tercela. Nabi SAW, orang itu buat bekam. Satu perbuatan yang pada waktu itu kata para ulama adalah pekerjaan yang mana hamba yang buat. Orang merdeka tidak buat perbuatan membekam.
Itu adalah pekerjaan yang dipanggil pekerjaan rendah. Nah, bukan sekadar Nabi SAW mengangkat pada waktu itu pekerjaan berbekam, Nabi SAW muliakan dia, Nabi bayar bayaran yang sangat banyak, 2 sak kurma. Bahkan Nabi SAW jumpa dengan tuan dia, kurangkan kharaj dia, kurangkan pada waktu itu bayaran dia. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena belajar daripada akhlak Nabi, sebab itu kita baca syama'il. Kadang-kala kita bayar sedikit je, 10,000 ke, hatta 10,000, 100,000 sekalipun. Tetapi itu bukanlah alasan untuk kita layan manusia itu seperti bukan manusia. Itu sekadar menggambarkan yang memang perangai kita bukan manusia, tetapi sebaliknya adalah haiwan ataupun binatang, al-a'yadzubillah. Maka akhlak manusia kena tunjukkan akhlak manusia. Bagaimana akhlak manusia? Mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Maka pada waktu itu Nabi SAW jumpa tuan dia. Bukan sekadar bayar, Nabi bantu dia lagi untuk tuan dia kurangkan kharaj. Maka kata Anas bin Malik, baginda Nabi SAW bersabda, bahkan Nabi tinggikan pekerjaan berbekam yang pada zaman itu dianggap rendah, dianggap hina, dianggap pekerjaan yang rendah. Maka Nabi SAW bersabda, inna min atyabi, sesungguhnya sebaik-baik perubatan kalian adalah dengan berbekam. Sebaik-baik perubatan adalah dengan berbekam. Kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, jangan disalah faham akan riwayat ini yang mana Nabi bersabda, inna afdala ma tadawaitum, sesungguhnya sebaik-baik perubatan kamu adalah berbekam. Maka di sini kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, maksud daripada ungkapan baginda sebaik-baik perubatan adalah berbekam, mengikut daripada suasana dan tempat. Sebagai contoh, kata Imam Bajuri, berbekam adalah bagus sebenarnya untuk orang yang pada waktu itu, seperti mana yang disebut oleh sahibul hadis, sebenarnya berbekam pada waktu itu adalah bagus pada tempat yang cuacanya panas. Harrah macam Madinah, pada waktu itu panas, ianya bagus. Akan tetapi pada tempat yang sejuk, pada waktu itu kata Imam Bajuri, berbekam tak sesuai. Al-fasdu ataupun al-fasad, mengeluarkan darah, bukan cara bekam, itu lebih baik. Dia ada dua, dia ada fasad dan dia ada hijamah. Hijamah berbekam. Fasad bahasa Melayunya saya tak pasti diterjemahkan sebagai apa. Lalu di sini kita nampak bukanlah maksudnya apa pun berbekam, apa pun berbekam. Yang mana daripada sini kata Imam Bajuri, jangan disalah tafsirkan pada waktu itu. Ya, berbekam adalah antara perubatan yang bagus, namun ikut kepada keadaan, ikut kepada suasana. Maka di sini sabda Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baik perubatan kalian adalah dengan berbekam. Nabi muliakan perbuatan berbekam. Atau perawi ragu, sesungguhnya perubatan yang paling sesuai untuk kalian adalah berbekam. Lalu di situ adanya perkataan sesuai. Lalu siapa yang Nabi suruh untuk bayar Abu Taibah? Maka ini ada pada riwayat berikutnya. Nabi suruh Abu Jamil, Nabi suruh Sayyidina Ali untuk bayarkan bagi pihak Nabi 2 sak tamar tadi kepada Abu Taibah. Riwayat yang ke-362. Haddatsana Amr bin wa bihi ilai qala haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Warqa bin Umar an Abdul A'la an Abi Jamilah an Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani fa a'taitul hajjama ajrah. Haddatsana Amr bin Ali, haddatsana Abu Daud, haddatsana Warqa bin Umar, daripada Abdul A'la, daripada Abi Jamilah, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka baginda Nabi SAW telah berbekam. Lalu Nabi memerintahkan kepadaku, iaitu kepada Sayyidina Ali, untuk membayar upah orang yang membekam Nabi, iaitu Abu Taibah yang bernama Nafi' tadi. Kemudian kata Sayyidina Ali, kemudian aku memberikan kepada tukang bekam tadi upahnya, menunjukkan menerima upah bagi berbekam adalah pada waktu itu tidak tercela. Perbuatan mengambil upah daripada berbekam bukanlah pada waktu itu perbuatan yang tidak baik. Lalu daripada sini juga kata Imam Bajuri, mana-mana riwayat yang mengatakan pekerjaan berbekam sebagai khabith, maka sebenarnya
sesungguhnya ada penafsiran dan ada penerangan lain untuk riwayat tersebut. Riwayat yang ke-363, Imam Tirmizi membawakan riwayat ini nak menunjukkan di mana dan di mana Nabi berbekam dan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Wa bihi ilaihi qala hadatsana, riwayat 363. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala hadatsana Abdah an Sufyan ats-Tsauri an Jabirin an Sya'bi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil akhda'ain wa bainal katifain wa atal hajjama ajrah walau kana haraman lam yu'tih, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani, haddatsana Abdah daripada Sufyan ats-Tsauri, daripada Jabir, daripada Asy-Sya'bi, daripada Ibnu Abbas iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah berbekam. Dekat mana Nabi berbekam? Riwayat 363 ini penerangan dia. Nabi telah berbekam pada dua urat berhampiran dengan leher baginda. Ada dua urat yang berhampiran dengan leher baginda. Kata Imam Bajuri, selalunya orang berbekam pada akhda'ain, dua urat yang berada di leher pada waktu itu nak menghalang daripada penyakit sakit kepala dan juga penyakit yang boleh datang kepada wajah manusia. Maka sebab itulah kita nampak baginda Nabi SAW berbekam. Ambil charger jap, charger. Mati. Okey. Maka sebab itulah baginda Nabi SAW berbekam. Lalu daripada sini kita nampak bagaimana Nabi SAW berbekam pada akhda'ain. Kenapa Nabi berbekam? Maka kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, disebabkan racun yang Nabi SAW makan pada Khaybar. Maka pada waktu itu bila Nabi SAW makan racun, walaupun tak banyak, hanya satu suapan, bahkan tak sampai satu suapan penuh, ketika mana Nabi diracun oleh wanita Yahudi tersebut yang bernama Zainab. Ketika mana baginda Nabi SAW diracun, maka pada waktu itu Nabi telah berbekam kerana kerana pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, racun tersebut telah masuk ke badan baginda melalui saluran darah. Maka Nabi SAW nak keluarkan racun dengan cara Nabi keluarkan darah. Walaupun banyak racun yang telah dikeluarkan, namun kata Imam Bajuri, ada sebahagian racun yang mana masih berbekas, yang mana masih berbaki, yang itu menjadi sebab baginda Nabi SAW sakit dan membawa sebab kepada kewafatan baginda. Sebab itu sebahagian para ulama menyebut baginda Nabi SAW dikira syahid kerana Nabi SAW wafat antara sebabnya kerana racun yang Nabi SAW makan pada perang Khaybar. Lalu Nabi SAW berbekam di leher, dan Nabi berbekam juga di antara kedua-dua bahu baginda. Kemudian baginda memberikan kepada tukang bekam upahnya. Nabi bagi upah. Kata Abdullah bin Abbas, sekiranya upah bekam itu haram, tentulah baginda takkan memberikannya. Lalu pada riwayat ini Imam Tirmizi bawa nak menerangkan kepada kita kat mana Nabi bekam. Dalam dalam kitab Imam Bajuri bawakan riwayat yang lain tentang tempat lain yang Nabi SAW pernah bekam. Antaranya Nabi SAW pernah bekam di kepala. Nabi SAW pernah bekam di kepala. Lalu ini pada riwayat ini menunjukkan kepada dua tempat, bahkan empat, kerana empat tempat. Namun Imam Bajuri bawakan juga riwayat-riwayat yang lain di tempat mana yang baginda Nabi SAW pernah berbekam. Riwayat yang ke-304 menerangkan kepada kita berapakah kharaj yang perlu dibayar oleh tukang bekam Nabi, iaitu 3 sa'. Yang mana kenapa Nabi SAW bagi 2 sa' adalah untuk pada waktu itu mudah dia bayarkan kepada tuan dia. Maka ini riwayat yang ke-364 menceritakan tentang akhlak baginda Nabi SAW yang luar biasa. Jom kita lihat riwayat yang ke-364. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Harun bin Ishaq qala hadatsana Abdatu an ibni Abi Laila an-Nafi' an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fahajamahu wa sa'alahu kam kharaju faqala thalathatu asa' fawada'a anhu sa'an wa atahu ajrah. Hadatsana Harun bin Ishaq hadatsana Abdah daripada Ibnu Abi Laila, daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Abdullah bin Umar
radhiyallahu taala anhuma, apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah memanggil pembekam. Siapakah beliau? Abu Taibah yang bernama Nafi'. Kemudian beliau telah membekam baginda Nabi SAW. Lalu baginda Nabi SAW bertanya kepada pembekam itu, berapakah kharaj kamu? Berapakah yang kamu patut bayar kepada tuan kamu setiap hari? Maka pada waktu itu dia menerangkan, iaitu sebanyak 3 sa'. Sebanyak 3 sa' kurma. Sa' di sini maksudnya sukatan sukatan yang tertentu. Sebanyak 3 sa' dia berkata. Maka Nabi SAW pada waktu itu jumpa tuan dia. Nabi SAW kata, kurangkanlah setiap hari daripada 3 sa' kepada hanya 2 sa'. Tuan dia bersetuju di atas permintaan Nabi. Dan pada waktu itu Nabi SAW bayar penuh sepatutnya dia bayar pada tuannya 2 sa'. Nabi bayar penuh 2 sa' tersebut. Akhlak Nabi SAW. Riwayat yang ke-365. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abdul Quddus bin Muhammadin al-Attar al-Basri. Dah 9.5. Lalu dua riwayat terakhir daripada bab ini insya-Allah kita akan sambung esok. Riwayat yang ke-365 menyebutkan pada hari-hari apa yang sesuai untuk berbekam. Riwayat 366 Imam Tirmizi bawakan menunjukkan boleh ke tidak berbekam waktu dalam keadaan ihram. Adakah berbekam dalam keadaan ihram membatalkan ihram? Pada waktu itu menjadikan kena bayar dam ataupun tidak? Itu nanti Imam Tirmizi akan terangkan. Alhamdulillah, kita tinggal tak banyak. Kemudian kita akan baca bab tentang nama-nama Nabi. Kemudian panjang sedikit tentang kehidupan Nabi. Sehinggalah nanti bab yang terakhir, bab yang ke-56. Kita cuba habiskan insya-Allah. Dalam minggu ini akan ada hari bila saya ada sedikit kelapangan. Kita akan baca lebih daripada setengah jam. Moga-moga Allah permudahkan insya-Allah. Kitab yang keberapa kita khatam ni? Ar-Rahiqul Maktum Sirah. Kemudian Daurah, banyak kitab yang kita baca. Dan Alhamdulillah ini antara kitab yang kita berjaya khatamkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua. Moga-moga bermanfaat. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz. Dan juga kepada yang kali pertama join, mohon jasa baik untuk bantu sharekan poster program Ramadan yang telah dipinkan di Facebook page pada posting yang pertama. Mohon jasa baik sekurang-kurangnya untuk bantu kongsi dan juga sharekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.